Pertama sekali untuk masuk ke dalam sistem SITMA, sama ada anda di ECE kah, DIM kah, DSM kah, DOS kah, kamu akan guna benda yang sama. Okay. So memang konten dia berbeza tapi dia punya cara semua yang lain semua sama. Okay, saya mulakan ya. Alright, sistem SITMA ni dia ada dua lah. Dua nama yang kita panggil. Satu iaitu ICAMS. ICAMS kita guna untuk pengurusan pelajar. Maksudnya pengurusan pelajar di situ adalah dari segi anda punya billing, dari segi pendaftaran subjek, dari segi result, dari segi exam slip, benda-benda macam tu lah. Dan satu lagi kita panggil sebagai CTEX. CTEX ni adalah anda punya learning. So maksud learning di sini adalah anda download notes, tengok kelas, submit assignment, submit quiz, ambil final exam. Sebab selagi macam sekarang ni masih lagi ada petanda yang kita akan ada final exam masih dalam online, belum dibenarkan untuk secara fizikal. Sebab kita belum sampai fasa keberapa tu program pemulihan negara. Okay, so first kali anda masuk ke dalam sitma.edu.my. Okay, saksi tunjuk dua cara dulu lah. Anda masuk ke sitma.edu.my. Alright, so anda scroll ke bawah, anda boleh tekan ini, student portal. So kalau anda guna telefon, anda jangan tekan gini, anda tengok sampai dia jadi bentuk tangan. Okay, so kalau anda tekan-tekan sini, dia tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau anda tekan di sini atau di sini, barulah anda boleh masuk. So ini penting untuk masuk ke dalam sistem, anda mesti tutup ni. Dia setiap ni notification ni, anda mesti tutup. Kalau especially kalau pakai telefon, kalau kamu tidak tutup ni, kamu scroll ke bawah, kamu nampak macam ni, kamu tekan apa pun tidak akan jadi. Sama ada guna phone kah, telefon kah, tablet kah, tidak akan dapat. So anda mesti baca dahulu, fahami. Selepas faham, mungkin anda boleh tutup. Bukan lagi mungkin lah, anda perlu tutup dulu. Barulah anda boleh masuk. So ini yang saya sebut tadi, ICAMS dan CTEX. So, untuk masuk ke dalam, sama ada anda mau masuk ICAMS ke CTEX, dia menggunakan ini sahaja. Jangan guna ini ya. So, ini kita tidak pakai. So, guna yang ini. Mesti guna yang ini. Sama ada mau ambil untuk pengurusan ataupun untuk yang tadi yang saya sebut tadi. So, kita mulakan lah. So, tekan sini. Okey, dia akan buka macam ni. Alright? Okey, saya tunjuk cara kedua. Cara kedua adalah, biasanya orang suka type So, kamu type je Sitma College Student Portal. Kamu type je di Google. Once kamu tekan itu, kamu tekan ini, benda yang sama juga akan keluar. Okay, so macam biasa, kena padam juga. Barulah kamu pergi tekan ICAMS. Okay, so inilah dia yang saya sebut sebagai ICAMS. Ini student ID, maksudnya adalah number matrik anda. So pastikan anda sudah dapat matrik number anda bila anda sudah daftar lah. Okay, terutama yang kalau sudah bayar itu registration fee. Dan kemudian password. Okay, password secara username, student ID adalah number matrik anda. Katakanlah anda ambil DECE, number matrik anda adalah lebih kurang lah DE 2107 bla 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 bla. So ada bla bla, dia punya hujung tu setiap orang berbeza lah. And then password ni, sekejap ada orang masuk. Okay, so student ID ni, number matrik anda, pastikan anda type full lah, DE semua. Dan ada lagi orang masuk sebentar lah. Ada. Okay. Alright, saya ulang semula. Student ID adalah number matrik anda. Pastikan anda letak tu number matrik anda, jangan jarak. Maksud saya, kalau number matrik anda adalah DE2107070707, jangan ada jarak di antara huruf DE macam ni. Maksud saya begitu. Jangan ada jarak di antara ini. Saksi besar. Jangan ada jarak. Katakan number IC anda adalah 990909090909. So, tidak ada dash. So, type begitu. Alright. Untuk tujuan kamu faham lebih betul, saya akan guna yang inilah, kamu punya senior satu semester. Okay. Selepas anda type username dan password dia, anda akan tekan login. Alright. So, macam mana anda memasuk pun, macam mana anda memasuk ke dalam sistem pun, sama ada untuk e-learning
maksud saya di situ adalah untuk CTEX, anda mesti masuk melalui sini dahulu. Okey, wajib. Now, saya akan terangkan dahulu pasal di sini ni apa function-function yang ada. Kemudian saya akan terangkan macam mana untuk masuk ke dalam e-learning. Alright? So, bahagian student info anda boleh tekan. Anda boleh tekan view profile. Tekan itu dan lihat jika ada data anda yang ditulis salah, anda perlu maklumkan kepada Miss Duri. Ya, Miss Duri yang invite kamu masuk dalam grup dalam WhatsApp tu, okey? So, untuk student file pula, anda boleh tekan bahagian download. So di sini kita ada macam-macam file yang kita sediakan untuk anda lah, tapi untuk yang baru masuk katakan anda akan download ini academic calendar year ataupun dari segi daripada registrar office handbook, student handbook, kamu boleh tekan di sini lah. Okey, dan seterusnya. Subject list pula, okey saya akan tekan So tekan view subject, yang lain ni tidak perlulah. Kita cuma pakai yang view subject. Subjek anda semester ni adalah yang ini, yang tertera di sini. Tetapi pastikan anda tengok di sini sebab lepas ni sepanjang semester yang sepanjang tahun yang kamu ada, dia akan list sampai bawah. So untuk semester yang sekarang, academic session sekarang, kamu kena tengok dia akan tulis Sigma DECE Julai 2021. So macam sekarang ni, ini masih yang semester yang sebelum ni, sebab ini dia masa dia daftar tu dia first semester dan kita cuma akan mulai minggu depan minggu depan. Okey. So ini nama subjek anda. Ini adalah course code subjek anda. So pastikan anda tengok ni dan jangan salah. Kemudian dalam kelas dia kita akan bahagi ikut section. So katakan ini kita ada tulis gini FT1, so kamu akan ikut kelas FT1. Kalau kamu dalam intake yang sama sekarang ni, kamu sama-sama yang datang briefing sekarang ni, tetapi kamu FT2, kawan kamu FT1. Kamu tidak boleh pindah-pindah section lah. Kamu kalau ada masalah pasal section ni, kamu kena berhubung dengan Miss Ain. So ini program anda memang semua akan samalah. Ini jumlah credit hour. Credit hour ini berguna apabila tadi saya rasa telah diterangkan oleh Jabatan Kewangan, Miss Rukida tidak silap saya, untuk pengiraan dari segi kamu punya yuran. Ya. So ini kamu boleh gunalah untuk pengiraan yuran kamu. Okey, ini nama lecturer. Nama lecturer ini tolong guna ini. Jangan kamu teka-teka ejaan nama dia sebab bila melibatkan nama ni jangan salah lah, especially kepada lecturer kamu bila kamu submit assignment ke apa, pastikan dia betul sebab nanti dia kalau salah mungkin bukan ditujukan untuk lecturer tu, nanti dia tidak akan marking. Okey, so itu bahagian subject list. Okey, learning management ni ini e-learning ni saya akan tekan nanti si teks. So bahagian attendance saya tekan Okey. Untuk bahagian attendance, okey, anda akan nampak macam ni. Benda yang sama lebih kurang, kita permudahkan kita buat benda yang kamu akan familiar. So, tengok bahagian sinilah. So, apa kepentingan di sini? Okey, saya akan kasih tunjuk. So, kepentingan yang ada di sini adalah, kamu tekan ni, kita kena tengok attendance kamu. Katakan kelas tu kamu tidak attend, dia akan tulis AB. Tetapi kalau kelas kamu attend, dia sepatutnya tulis AT. Sekiranya lecturer kamu, dia letak sana kamu absent, berbanding 80 iaitu datang. So cepat dia orang baru masuk. Okey, sekiranya lecturer anda tulis sana AB tetapi anda ada attend itu online class katakan, so tolong inform dengan lecturer tu. Lecturer tu memang ada tulis di sini dan di sini. Okey? Okey. So itu dan untuk subjek-subjek yang seterusnya. Okey, next adalah bahagian carry mark. Carry mark ni saya tidak akan tekan, tetapi di sinilah kamu boleh tengok benda yang dipanggil hasil markah kamu punya semester ni yang bukan final exam. Maksud saya di situ adalah markah markah kuis anda, markah assignment anda, markah attendance sekiranya ada, markah kuis dan sebarang jenis exercise yang diberikan. So itu semua dalam carry mark. So saya tidak akan tekanlah sebab ini student yang sebenar. Okey, kemudian examination and result. Kamu boleh tengok exam schedule kamu di sini. Kamu just tekan. Okey, kamu boleh tekan. Contohnya untuk subjek ni, bila. Kamu boleh tekan dan kamu boleh tengok. Oh, jam ini sampai begini. Tapi, ada orang baru masuk. Okey, selamat datang yang baru masuk. Okey. Itu examination schedule. Okey, exam slip. Ini kamu wajib print lah.
sebab kamu akan di-invigilate, iaitu kamu akan diawasi semasa exam oleh invigilator, pengawas peperiksaan. So kamu perlu print ni. Cara untuk print ni adalah kamu kena tekan butang ni lah. Sorry, yang ini dengan logo. So kamu tekan ini dan kamu print. Okay, secara untuk print, secara semua orang faham, kamu just tekan print macam tu. Okay. So ini pasal exam slip, dia akan tanya kamu sewaktu dia mau mulakan itu sesi peperiksaan. So wajib print lah. Okay, itu yang exam slip tadi tu saya sebut tadi. Okay. Next adalah bahagian finance. Okay, view account ledger dan view subject sizes ni kamu boleh tengok lah. Okay, tetapi dia masih dalam proses upgrade. Kamu juga boleh rujuk terus kepada Jabatan Kewangan kita, finance kita. Okay, untuk hostel ni kamu boleh tengok juga di dalam kamu punya unit rumah dan bilik semualah. Kalau ada perubahan bilik ataupun rumah, kamu kena update dengan warden kamu. Okay, yang lain ni student email. Email saya tidak perlu ajar lah, semua orang tahu pasal email. Okay, support ticket ni kita belum pakai dan 2 ni belum lagi lah. Alright. So saya akan teruskan sekarang cara untuk masuk ke dalam CTEX. CTEX ni kamu kena tekan di bahagian learning management. Kamu kena tekan e-learning. Ingat ini cara betul untuk masuk ke dalam CTEX. Mesti masuk melalui iCamps dan masuk ke dalam learning management baru tekan e-learning. Okay, saya tekan. Now, dalam ni akan di-list semua subjek kamu semester ni. Dan juga kemungkinan dia akan ikutlah, dia ada tulis ini semester yang sebelum ni dan mungkin akan tertera di sini. So pastikan anda tengok dulu session dia ini dan lecturer dia. Okay. Now, ini bagi perhatian Setiap permulaan semester, saya ulang, setiap permulaan semester anda harus tekan butang ini untuk add subject tu di dalam CTEX anda. Okay, saya ulang semula sekali lagi ya. Pada permulaan setiap semester, untuk add subject ini di dalam kamu punya CTEX, kamu harus tekan ini sekali. Okay? So, proses ni kamu kena buat sekali dalam setiap permulaan semester lah. Lepas kamu tekan ni, kamu tidak perlu add lagi. So, cara dia, okay, saya kasih tunjuk lah. Tetapi ini pun ni dia sudah add. So, kamu tekan sini. Okay? Dia akan buka macam ni, kamu just tekan send anyway. Sebab setting saya tengah high sekarang, setting security. So, okay, once kamu masuk sini, kamu boleh nampak itu subjek dia akan tulis yang di sini ni. Dia akan tulis sini di under my courses. Tetapi kenapa dia tidak tulis di sini? Sebab sekarang mau masuk semester baru sudah next week. So, dia kasih hide sudah. So, untuk mau tengok semula adalah kamu pergi turun bawah, scroll ke bawah. Kalau kamu sudah tekan tadi, dia akan ada satu subjek sini. Okay. Kalau kamu tekan lagi ni, dia akan add sini. So, ini seproses untuk tekan ni, kamu kena tekan sekali. Lepas tu kamu kena balik pergi sini, tekan lagi sekali. Balik pergi sini, tekan lagi sekali. Balik sini, tekan sekali dan seterusnya. Dan barulah ke semua berapa ni? 5 subjek ni akan keluar di sini. Sekejap ada orang masuk. Okay. So, saya ulang tadi. Kamu kena tekan ini sekali ya. Sekali setiap awal semester supaya subjek tu akan di-add di dalam sini. Sekejap ada iklan lagi, ada orang masuk. Okay. So, kalau nampak subjek yang anda add tu cuma ada satu, kerana yang yang lain anda belum tekan. So, anda perlu balik sini tekan dan dia add. Kamu tekan dan dia add. Macam itu proses dia. Okay. Tetapi pasal subjek yang saya tekan di sini adalah untuk semester yang sebelum ni. So, cara untuk tengok yang semester sebelum ni senang. Kamu just tekan bahagian pass. Okay. So, ada banyaklah di sini. So, ada 5 subjek kan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau dia tiada di sini atau kurang, so subjek yang kurang tu kamu perlu tekan dia punya ini logo. Okay. So, kalau dalam font tu anda pandai kasih tukar dia punya orientation pergi landscape. So, kalau dalam bentuk portrait dia tidak nampak. Kan? Mungkin kecil. Tengok size telefon. Kalau telefon yang size besar mungkin 6 inci ke atas dia senang tengok lah. But kalau size 5 inci ke bawah dia susah sikit mau tengok. Alright. Okay. So, saya untuk tujuan briefing ni saya akan gunakan subjek Miss Natasha. Okay. Alright.
So ini rupa typical design subjeknya. So ini subjek dia. Mari kita tengok subjek lecturer lain lah. Miss Fiona contohnya. Okay. Semua dia lebih kurang begini, tetapi macam kalau kamu tengok tadi, Miss Natasha, dia kumpul semua topik tu under satu folder. Tetapi untuk Miss Fiona, dia pecahkan satu persatu. Okay. So, tapi saya guna Miss Anu lah. Saya guna Miss Natasha punya lah. Sebab dia punya ni ada, saya suka ni color dia warna pink lah. Okay. Now, kalau untuk join online class, itu yang paling penting sekarang ni kan, yang first ni. So, dia akan tulis sana online class ataupun dia akan tulis kelas atas talian. So, bergantunglah apa dia punya bahasa yang diguna. But online class, so cara untuk join adalah, kamu just tekan. Okay. Saya akan kasih besar sikit lah supaya kamu boleh nampak. Kamu akan nampak ni logo ni, B. So, dia akan tulisan. So, dia biasanya lecturer ini akan tulis bila hari berapa ni kelasnya ni. So, kelas dia adalah setiap hari Khamis, 10.40 sehingga 12.40. Okay. So, cara untuk join kelas adalah tekan ini. Alright. So, turun bawah. So, saya kecil sikit lah. So, kamu tekan ini join session. Okay. So, tekan join session. Tapi sekarang ni suara saya mungkin akan melantun sebab saya tengah present dengan kamu. But just untuk kasih tunjuk kamu macam mana rupa dia, saya just tekan lah. So, kalau kamu dengar suara saya berecho balik-balik, just kamu ignore lah. So, lepas kamu tekan, dia akan buka macam ni. Dia akan buka satu tab baru. Okay, ini tidak perlu download. Dia memang buka pakai portal. So, macam ini, kamu mesti tekan mikrofon. Tetapi pasal sekarang ni saya tengah present dengan kamu, saya akan guna listen. Tetapi kamu harus wajib guna mikrofon. Jangan tengok yang saya tekan ya. Sebab ini untuk Person in this tutorial. conference. Now, sampai sini, ini adalah orang yang ada di dalam kelas tu. So, kalau ada 10 orang dan satu lecturer, so akan ada 11 orang. Sini kalau kamu punya public chat, kalau kamu mau tanya lecturer, sebab mungkin mikrofon kamu rosak ataupun mungkin ada orang tengah renovation di rumah kamu bising, so kamu mungkin boleh guna public chat. Tetapi kalau guna public chat ni, biasanya lecturer waktu dia tengah present, dia waktu dia berhenti, dia break, baru dia akan tengok tu chat. Tengok lecturer. So, di sinilah bahagian yang dia punya whiteboard. Kalau dia ubah slide ke apa di sini kamu akan nampak. Okay? So, saya rasa cukuplah pasal online class ni sebab macam sekarang kamu join pun kamu kira macam online class juga lah, cuma menggunakan platform Google Meet. Okay? Now, untuk tengok recording kelas sebelum-sebelum ni, mungkin kelas kamu ada termiss kelas sebab kamu sakit ataupun ada time mungkin tiada current di rumah kamu, tiada elektrik. So, mungkin kelas untuk pada yang mana kita gunanya. Okay, kelas katakan inilah. Kelas pada 25 Mac yang 10.30 pagi tu, kamu termiss. So, cara untuk tengok balik recording kelas ni adalah kamu just tekan ini. Tekan butang presentation ni. Ini bukan kamu present, tetapi kamu akan tengok balik video recording kelas tu. Setiap lecturer dia akan record setiap kelas online dia. Tetapi jangan gunakan itu sebagai alasan untuk skip kelas. Okay, tapi kita guna ni untuk bantu mereka yang mungkin ada time tu dia putus elektrik atau putus internet, benda-benda macam tu lah. Okay, so cara untuk main dia punya recording adalah just tekan butang play. Itu dia main. Saya kasih lompat lah. So, ini kamu akan nampak public chat orang. Ini contoh-contohnya lah. Di mana lecturer tu telah buat presentation. Okay. So, macam ni dia pun reply juga lah. Ini nama lecturer tadi, Miss Natasha. Okay, saya tutup lah. So, sangat mudah. Sangat mudah untuk join kelas. Sangat mudah untuk anda playback. Tidak perlu susah-susah lagi. Just tekan. Kamu tengok saja tarik dia di sini. Dan masak dia. Okay. Alright. Okay. Next adalah assessment. Now, assessment adalah penilaian lah. So, kalau kamu nampak logo P ni ataupun logo PowerPoint ni, ini maksudnya kamu mau download dia punya slide. Okay. So, untuk download, kamu just tekan dan dia akan download ke dalam kamu punya folder. Begitu. So, kalau kamu mau buka, just tekan. Macam tu. Alright. So, ini kalau yang bentuk begini, Adobe Reader PDF ni, kamu just tekan, dia akan buka satu macam ni. Kamu just tekan logo ni, yang logo anak panah ke bawah ataupun right click di mouse kamu dan tekan save as. Okay. So, saya back.
Okey, ini cover page, ini bentuk Word, kamu just tekan. Saya tidak mau download semua lah, nanti kamu pun boring. Yang penting idea dia kalau logo. Sekejap, ada orang baru mau masuk. Okey. So, kalau kamu mau tekan ni, kamu download sajalah, kecuali untuk PDF kamu kena tekan dan baru kamu kena save as ataupun tekan logo yang anak panah ke bawah tu. Okey, ini semua bentuk notes. Kalau nampak P ni PowerPoint, so cara dia untuk download adalah just tekan macam yang saya sebut tadi. Alright? Now, untuk yang kamu nampak logo macam ni, ini maksudnya kamu perlu submit assignment tu ataupun activity tersebut secara online. Okey? Dan memang sekarang ni memang semua pun submit online lah, tidak ada kamu datang pergi college kan. So, saya akan tunjukkan contohnya. So, activity 1 tekan mind mapping. So, dia akan bagi arahan. Okey, di sini akan ada butang add submission, tetapi sekarang dia sudah submit. So, kamu kalau dia bilang boleh edit, dia akan benarkan kamu edit. Ada lecturer, dia akan letak deadline. Selepas habis deadline, kamu tidak boleh submit ataupun kamu tidak boleh edit lagi. Okey, tetapi untuk tujuan ini saya tengoklah macam mana. Ni satu orang saja. Okey. Yes. So, rupa dia semua sama juga. Cara submit dia adalah kamu tekan butang add submission. Okey. So, kamu boleh drag and drop file ataupun kamu boleh download, kamu akan boleh upload. So, kamu pilih add. So, kamu pergi sini upload the file. Kamu choose a file. Begitu. So, pilih. So, pilih dan lepas kamu pilih, kamu tekan upload the file. Okay. Cara kedua adalah kamu buka tu file. Kamu just drag and drop di sini dan dia tunggu dia habis loading dan kamu tekan save changes. Alright, sangat mudah lah. Sebab dia boleh drag and drop dan dia boleh drag and drop dan dia boleh juga pilih secara one by one. Okay, next. Ini semua ni bentuk yang perlu submit online ni. Kalau kamu nampak logo ni. Okay, ini arahan dia. So, macam ini dia sudah hantar lah. Okay, kita tengok lagi apa yang ada. So, untuk test. Alright. Okay, ini test pun submit online. So, announcement ni kamu boleh tengok announcement. Okay, untuk exam online ataupun exam quiz, kita cari dua subjek lain lah. Kalau macam ni, ini final exam baru-baru ni, kamu tidak boleh attempt sudah. Dia akan ada satu butang attempt. So, kamu tekan butang attempt dan kamu punya exam ataupun quiz tu akan bermula. Kamu just pilih A, B, C, D ataupun kalau essay, kamu type essay. Lepas tu kamu submit. Macam itu. Cuma di sini saya tidak dapat tunjukkan sebab dia sudah tamat lah. But idea dia di situ, kamu just tekan submit. Gitu. Kamu attempt, sorry. Kamu tekan dulu start attempt dan dia akan minta satu password. Password tu lecturer akan bagi waktu briefing yang sebelum exam tu. Biasanya 15 minit sebelum mula waktu exam, dia akan bagi tahu kamu lah. Begitu. Alright. So, kita tengok lecturer lain punya lah. Dashboard. Kita tengok lecturer lain lagi. Miss Jila. So, lebih kurang juga macam ni. Kalau dia bilang untuk online class, dia akan tulis sana online class macam ni. Online class. Ini Miss Jila. Sama juga bentuk dia. Alright. So, untuk join class, ini join session. Kalau ini button belum keluar, maksudnya kamu punya internet slow tu. Dia akan kasih habis dulu loading, baru kamu boleh join. Okay. Apa lagi yang ada dekat Miss Jila punya ni? Assignment group. Okay, tutorial. Okay, kalau bentuk tutorial kelas semua ni, kita boleh cuba tengok. Tu no more attempt slot. Sebab actually kamu akan tekan start attempt. Sama juga dengan final exam. So, final exam macam ni pun dia sudah jawab lah. Mestilah sudah jawab kan, tidak orang tidak ambil sengaja, tidak ambil exam. Dan kalau dia bilang attendance di sini, okay, ini kalau dia bilang attendance for student, kamu kena tick present lah. So, saya tunjuk cara dia. So, kamu tekan dahulu sini. Dia akan ada keluar satu. Sekarang di sini kamu tekan attend. Sebab sekarang ni kamu tidak nampak sebab dia tidak ada kelas sudah. But kalau ada di sini dia punya bahagian. Alright. So, please click present if student attend online class. Okay. Sebab ada lecturer untuk online class,
dia yang kamu tidak dapat datang sendiri, dia akan suruh kamu marking cara begini. Tetapi bergantung kepada lecturer lah. So kamu dapatkan saja peraturan kelas itu daripada lecturer masa mula-mula 10 first class dia.